Tiap-tiap bulan, bila Jabatan Perangkaan atau DOSA mengumumkan kadar inflasi melalui Indeks Harga Pengguna atau IHP, mesti ada yang akan kata, ini tipu ni. Inflasi lagi tinggi lah. Bulan lepas nasi ayam mak-mak RM5, bulan ni dah RM8. Macam mana sebenarnya DOSA kira inflasi? IHP ini ukur perubahan harga barangan bulanan bagi bakul tetap barangan dan perkhidmatan. Ada 552 kumpulan barangan dan perkhidmatan yang diukur. Bakul ini menggambarkan perbelanjaan an average family in Malaysia. Dan barang yang dibandingkan adalah tetap. Kalau ayam, berbanding dengan ayam. Dia tak tukar-tukar. Harga ayam tak banding dengan harga ikan contohnya. Dan DOSA banding harga ini bukan setakat kedai sebelah rumah aja. Harga dikumpul di 21,800 saluran runcit seluruh negara. Jadi bukan setakat banding di satu atau dua lokasi saja. Ada banyak lokasi di seluruh Malaysia dari Perlis sampailah ke Sabah dan Sarawak. Yang pungut harga ni pun bukan seorang dua. 1,100 orang anggota DOSA buat kerja ni tiap-tiap bulan. Apa kumpulan barangan yang diukur harganya? Ada 12 kumpulan utama indeks harga pengguna ni. Dan setiap kumpulan ada pemberatnya. Sebagai contoh, makanan dan minuman bukan alkohol, pemberatnya 29.5%. Maksudnya, satu keluarga biasanya belanjakan dalam 30% pendapatan untuk makanan dan minuman. Sebagai contoh, kalau ayam naik harga 5%, kasut kerja naik harga 10%, kita tak boleh kira 10 campur 5 bahagi 2. Jadi inflasi 7.5%. Sebab kita lebih banyak dan lebih kerap belanja untuk beli ayam dari beli kasut kerja. Jadi perlu ada pemberat untuk menunjukkan komponen mana yang lebih banyak dibelanjakan kerana komponen ini yang akan lebih berimpak kepada poket kita. Sebenarnya perkiraan DOSA sangat terperinci. Kita bagi contoh nasi ayam mak-mak tadi. DOSA sebenarnya ada kira inflasi untuk harga nasi ayam juga. DOSA kira perubahan harga setiap komponen dalam nasi ayam. Dari beras, ayam, salad, cili, timun sampailah ke kicap. Kalau ikut pengiraan DOSA, walaupun ada kenaikan harga bahan mentah, harga purata nasi ayam sepatutnya tak lebih dari RM7. Adakah pengiraan ini sempurna? Tidak. Ini cuma harga purata. Harga di KL mungkin naik lebih tinggi berbanding di luar bandar. Jadi harga nasi ayam Mak Mah di Kuala Lumpur mungkin naik banyak lagi. Tapi nasi ayam Mak Ros di luar bandar mungkin tak naik setinggi itu. Komponen untung juga berbeza. Mak Mah mungkin ambil untung lebih berbanding Mak Ros. Jadi harga nasi ayam pun berbeza juga. Mungkin ada yang akan kata, okey, yang itu saya faham. Tapi macam mana inflasi kat Malaysia ni lebih rendah berbanding negara lain? Jawapannya mudah. Subsidi. Saya bagi contoh. Kalau tengok pada pengangkutan secara purata, satu keluarga belanja hampir 15% pendapatan untuk pengangkutan. Bila kita ada subsidi untuk RON 95, bagi yang guna kereta pergi kerja, maka inflasi untuk RON 95 jadi 0% lah. Sebab harga dah ditetapkan pada RM2.05 seliter. 2 bulan lepas pun RM2.05. Bulan lepas pun RM2.05. Bulan ni pun RM2.05. Tidak ada kenaikan harga kerana RON 95 disubsidi oleh kerajaan. Kalau tengok pada harga pasaran, sebenarnya RM3.55 seliter. Ini bermakna setiap liter yang kita isi, kerajaan tampung sebanyak RM1.50. Dan harga ini dikekalkan kerana kerajaan naikkan subsidi sehingga RM31 bilion setahun untuk maintain harga pada kadar RM2.05. Dan subsidi bukan untuk RON 95 sahaja. Ada macam-macam subsidi yang diberi. Gas memasak, minyak masak, ayam, telur, hinggalah kebekalan elektrik. Untuk tahun ini, subsidi saja dijangka akan mencecah RM80 bilion berbanding tahun lepas hanya RM16 bilion. Tapi kerana kita beri subsidi yang sangat besar, maka kadar inflasi tidak terlalu tinggi berbanding dengan negara lain.